Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-8. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Jalan utama Meru Raya Klebang kini dibina. Pembinaan struktur berbumbung gerbang malam dijangka siap Julai ini. Lebih 16,000 tong sampah percuma diedarkan kepada warga kota. Pembangunan Bandaraya Ipoh kini dirancangkan lagi dengan projek penyambungan jalan bagi jalan utama Meru Raya Klebang. Pembinaan hasil inisiatif kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu melibatkan kerjasama beberapa syarikat pemaju hartanah. Exco Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, menerusi kerjasama pintar ini, sebahagian kos pembangunannya akan dibiayai oleh pemaju. Pihak kerajaan negeri pula akan menanggung kos bagi proses pengambilan balik tanah dengan anggaran sebanyak RM4.2 juta. Tujuan penyambungan jalan ini adalah untuk menyambung kawasan Meru Raya dengan Klebang bagi memendekkan jarak perjalanan dan merancangkan pertumbuhan aktiviti pembangunan, ekonomi, kemajuan perumahan dan kedai pejabat di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Pecah Tanah projek pembinaan penyambungan jalan tersebut di Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Dalam pada itu, beliau memberitahu antara syarikat pemaju hartanah yang terlibat dalam projek berkenaan adalah Ain Bina Development Sdn Bhd, Aida Pro Development Sdn Bhd, Setin Tiara Sdn Bhd, Sintek Quartery Sdn Bhd dan Total Investment Sdn Bhd. Projek yang melibatkan peruntukan RM6.6 juta itu dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Menjelang Julai tahun ini, gerbang malam bakal berimej baharu apabila pembinaan fasa pertama struktur teduhan berbumbung di kawasan itu dijangka siap sepenuhnya. Menerusi pembangunan yang melibatkan 2 fasa itu, sebanyak RM3 juta telah diperuntukkan. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, pembinaan struktur teduhan dijangka siap pada bulan ini terpaksa ditangguh atas faktor tertentu. Untuk makluman, barang-barang ni kita kena import daripada negara Jerman. Jadi sebabkan kelewatan daripada pembekal, kita dah panjangkan EOT kan, extension of time untuk projek itu sehingga Julai. Inilah hingga Julai. Dan sekarang ni pelaksanaannya dah 30%. 30%, dan kita harap kita dapat capai bulan Julai ni boleh siap. Di samping itu, bila kita tengok tu, kita juga akan buat tambahan dalam spek ya. Kita nak cadang kita nak bina jalan tengah ni, interlocking tu dalam lebih kurang 3 kaki. Untuk sepanjang tu membolehkan orang macam OKU ni untuk jalan. Sekarang ni tengok ni susah kan. So kita nak buat interlocking. Wheelchair semua tu boleh guna. Beliau berkata demikian, katanya kepada pemberita selepas program lawatan kerja ke projek pemasangan bumbung di gerbang malam Jalan Datuk Tahwil Azhar di Ipoh. Tambah beliau, setakat ini kerja-kerja pembangunan fasa 1 kini telah siap hampir 30%. Lebih 16,000 tong sampah percuma berkapasiti 120 liter telah diedarkan kepada warga kota Ipoh secara berperingkat sejak tahun lalu. Usaha gigih Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu sebagai inisiatif bagi menerapkan budaya penggunaan tong sampah di kalangan penduduk setempat. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, dalam tempoh 4 tahun pihaknya menganggarkan secara total sebanyak 130,000 unit tong sampah dapat dihagikan kepada warga kota. Secara keseluruhannya kita jangka akan edarkan lebih kurang 130,000 tong sampah dalam tempoh 4 tahun. Maknanya seperti saya kata tadi, kita sampai jangkaan kita selewat-lewatnya 31 Disember 2025. Maknanya 130,000 ni anggaran kita untuk keseluruhan pegangan tanah kediaman yang berpenghuni.
dalam bandara Ipoh, ya. Tapi kalau lebih, saya jangka kita akan lebih. Kalau kita tahu housing scheme baru masuk, orang pindah kan, that's our estimate je lah, ya. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut menegaskan penyediaan infrastruktur kebersihan oleh MBI semata-mata tidak memadai sekiranya penduduk tidak mengutamakan kebersihan bermula dari rumah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan 918 unit tong sampah sempena program pemudaian amalan penggunaan tong sampah di Kampung Sungai Rokam, Medan Lapangan Sentosa dan Desa Perwira di Ipoh. Hadir sama pada majlis itu, Ahli Majlis Muhammad Anwar Baharudin, Abu Bakar Hussein, Datuk Muhammad Nasir Syahari dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Majlis Bandara Ipoh MBI telah menerima 130,920 bil pembayaran cukai dalam tempoh setahun dengan jumlah bayaran lebihan sebanyak 35.09 juta ringgit. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, walaupun terdapat sedikit penurunan daripada tahun 2021 iaitu sebanyak 141,191 bil dan jumlah lebihan sebanyak 36.45 juta ringgit, namun jumlah itu masih lagi di tahap yang membanggakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis sesi cabutan bertuah cukai taksiran tahun 2022 di MBI. Namun bagaimanapun kita berharap ramai lagi lah untuk menjelaskan. Saya lewat-lewatnya kalau boleh sebelum kita punya sesi kedua ni, sebelum 31 Oktober 8 ya. Ini adalah satu perkara yang saya rasa di dalam bandar punya agak baik. Semua pun kita tahu berlaku penyusutan berbanding tahun sudah. Kita ada atas sikit lah, sikit atas. Tapi juga kita faham dengan suasana COVID ini dan ekonomi baru pulih, baru dalam tahap pemulihan baru ni. Jadi dengan titipan 56% ni saya rasa cukup baik dalam keadaan situasi yang sekarang. Hadir sama Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Abu Bakar Hussein, Mahathir Ahmad Muhammad Ayub dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Sebanyak 50 hadiah berupa wang tunai disediakan pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI kepada warga kota yang layak menyertai cabutan bertuah cukai taksiran. Dengan nilai keseluruhan berjumlah RM59,200, majlis cabutan bertuah itu telah diadakan secara 2 sesi melibatkan cabutan 20 hadiah sagu hati dan 30 lagi bagi hadiah utama. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, tahun ini merupakan tahun kedua pihak MBI menawarkan hadiah berupa wang tunai. Dan apa yang saya nak harapkan supaya amalan membayar cukai taksi ini diteruskan ya, oleh semua warga kota Bandar Ipoh lah khususnya dan juga pemilik premis dalam bandaraya. Jadi untuk itulah saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga bandaraya yang telah pun menjelaskan cukai taksiran sebelumnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyampaian hadiah utama cabutan bertuah cukai taksiran tahun 2022 di Dewan Sultan Azlan MBI di Ipoh. Pada sesi cabutan hadiah utama tersebut, tempat pertama bernilai RM20,000 telah dimenangi oleh Yap Weng Wai, kedua RM10,000 dimenangi oleh Leong Sim Kien dan ketiga RM5,000 dimenangi Chan Kok Ming. Manakala hadiah tempat keempat dan kelima berjumlah RM3,000 masing-masing milik Fu Mun Hon dan Terry Rosita. Hadir sama pada majlis itu Ahli Majlis Dr. Richard Ng, Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak dan Pengarah Kanan Kewangan MBI Sedatul Akmal Jamaluddin. Majlis ini turut disaksikan oleh warga kota Ipoh secara langsung di laman sosial rasmi Facebook MBI. Majlis Bandar Ipoh MBI akan terus menambah bakti membantu warga kota yang sedang menghadapi kesukaran dalam apa juga bentuk musibah. Baru-baru ini, menerusi program MBI Prihatin, bantuan disalurkan kepada penduduk di Zon 21 Sungai Rokam dan Rapat Jaya yang terlibat dalam bencana ribut. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, inisiatif mewujudkan program MBI Prihatin itu sebagai tanda sokongan selain membantu meringankan beban penduduk, peniaga dan anggota MBI untuk meneruskan kehidupan mereka yang terkesan dalam situasi pandemik COVID-19 dan bencana alam. Dan untuk makluman, program yang ini dah kita belanja lebih daripada RM1 juta lah dalam bentuk cash dan juga in kind. I think more than nearly, kalau kita bantuan rumah yang kita buat semua ni, I think sekarang ni dah dekat 2 juta. Jadi yang ini dibiayai oleh MBI sendiri. Rakan strategik kita macam lah Econsave hari ni, Kita Properties last week ya, dan juga beberapa syarikat-syarikat.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Turun Padang membantu mangsa ribut di Zon 21 Sungai Rokam dan Rapat Jaya di Ipoh. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-8. Seperti biasa, terus patuhi SOP untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Ingat, walaupun negara kita baru masuki fasa peralihan ke endemik, namun SOP yang ditetapkan haruslah dijaga dan diamalkan. Akhir sekali, salam Ramadan dari saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.